Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilayh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa habibina al-Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a hudah. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Pada yang saya hormati secara pengurusi majlis, pengurusi yang menjayakan majlis pada hari yang berbahagia ini, ayah pa kita, Ustaz, Asatidzah, al-ikhwah al-afadil, muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, uhayyikum bi tahiyyatil Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukru lillah subhanahu wa ta'ala. Allahumma sayyiban nafi'a, Allahumma sayyiban nafi'a, Allahumma sayyiban nafi'a. Kita bersyukur pada petang ini, mungkin hari yang pertama yang Allah SWT turun rahmat dia setelah daripada beberapa bulan yang lalu, daripada banjir besar dulu. Mungkin hari ini mungkin kata serata lah, saya mai ikut jalan ikut tanah pun jadi serata hujan pada hari ini. Alhamdulillah wa syukrulillah SWT. Yang keduanya, tajuk ataupun penceramah yang seperti mana yang kita tahu ialah Dr. Ismail Lutfi. Dia telah pun ambil janji dah dengan bapanya, kata hari ini itu dia akan luangkan masa. Tetapi dalam sekitar 2-3 hari baru ni tu dijemput secara mendadak jugalah oleh pihak Rabitah Al-Alam Al-Islami, jemput suruh pergi buat seminar antarabangsa di Taiwan, di Taipei. Jadi secara dalam masa 3 hari itu dia duduk uruh musafir itu. Kemarin dulu dia pergi, dan insyaAllah mungkin esok sapalah, insyaAllah terselamat. Dia pergi buat satu seminar dan bentang ketahrija caraha minoriti Islam di kawasan Nusantara ini, terutamanya di Thailand, di Burma dan di Kamboja dan di Vietnam. Masalah panha chon klum noi dalam ASEAN ini sendiri. Jadi alhamdulillah kita berterima kasih. Kita jadi bahasa kata turut berbanggalah kerana pengkat Rabitah Al-Alam Islami yang dia buat seminar antarabangsa tu, dia boleh dia duduk jemput pribadi-pribadi seperti mewakili Syekh dia beri buah fikiran kepada mungkin terdiri daripada 30 ataupun 40 negeri yang hidup berkumpul di Taiwan sana. Kesemuanya itu dengan hasil daripada kerjasama pihak Rabitah ataupun Sanibat Muslim Law duduk di Mekah ni, tapi tahun ni tu dia setuju dibuat di Taiwan. Jadi setelah daripada sebulan lepas dah tu, Dr. Ismail Lutfi juga lagi buat muktamar di Mekah, Mekahul Mukarramah, yang ditaja oleh pihak Rabitah Al-Alam Islami juga dalam masalah qadiyah ataupun isu Islam semasa ini. Isu Islam semasa. Tapi untuk dalam Taipei ni fokus kepada
minoriti umat Islam, minoriti Islam di kawasan Nusantara. Nah, di antara cabaran, di antara at-tahaddiyat, nah, cabaran dan cara nak menyelesai. Nah, cara nak menyelesai. Lagu mana aqalliyah, minoriti, maknanya chon klum noi dalam tengah-tengah orang chon klum jai. Bagaimana Islam nak hidup menyelit masuk. Nah, yang pertamanya untuk nak jaga, dia panggil jaga jati diri itu, nak raksa kuam pen Muslim, we duduk jadi terpelihara, terbela. Nah, boleh duduk kerja syiar Islam, dan tak sewi jadi lalai, tak sewi jadi dia panggil tazwib asyaksiyah al-muslimah. Nak jadi kata supaya saka gare tak sewi jadi siapa ke capu, tak sewi siapa ke hilal ain, walaupun duk jadi manis, duk jadi masin juga, tapi tak sedah. Islam tak sedah siapa tangan tu. Nah, tak sewi jadi capu lom lalai dalam air tu. Nak duduk jadi kata kuam kongyu hak Islam tu kena nampak. Nak nampak tham kelang kata kita ni pencon klum noi. Satunya aqalliyah, con klum noi. Yang keduanya duduk di peringkat mustadafin, lemah. Nah, duduk lagu mana? Lemah sadah. Lemah tu maksudnya tak boleh nak meretah, tak boleh jadi pemerintah. Tak boleh nak jadi pemerintah. Yang keduanya ialah apa dia? Minoriti pula dah. Chon klum noi lekaอยู่ในท่ามกลางความอ่อนแอ tak ada apa dia panggil asas. Nak boleh mai duduk tegak, nak boleh jadi kata syaksiah pracacat Muslim ni, nak boleh jadi naik, nak boleh menjadi pemimpin, nak boleh jadi pentadbir, nak boleh jadi apa dia pemerintah negara tu tak ada. Terutama dalam negeri Thai, ya, dalam negeri apa dia Burma, di apa dia di Vietnam, di Kemboja tu kesemuanya kita duduk dalam suasana aqalliyah dan mustadafin. Jadi bagaimanakah cara yang sewajarnya, cara yang sepatutnya yang kita kena tang botbat hak kita. Kita kena tahu botbat hak kita, tahu tahu hak ni dalam fiqh hak baru-baru ni dia panggil fiqhul istita'ah. Fiqh yang menjurus kepada keupayaan, ศาสตร์ที่ว่าด้วยความสามารถ ศาสตร์ที่ว่าด้วยศักยภาพที่มีอยู่ jadi kita ada keupayaan sampai peringkat ni, maka kita kena buat sekadar mampu ini, sekadar kemampuan. Dan Allah Subhanahu wa taala tidak akan membebankan satu bebanan lebih daripada kuasa kita. Walaupun benda tu asal tu dalam agama ada, dalam agama wajib, tetapi tidak kuasa. Sekiranya orang Islam secara peribadi tak kuasa, maka benda hak wajib saat ni tak jadi wajib pada kita. Sebagai contoh zakat mah, sebagai contoh zakat kambing, zakat lembu, zakat unta, zakat ma'adin, barang-barang hak duk barang-barang dalam tanah, misalnya zakat minyak dan sebagainya. Kesemua itu adalah menjadi satu fardu dan satu kewajipan dalam agama. Tetapi bagi orang Islam yang tidak ada kemampuan, tak ada biasa pera kambing, tak ada biasa pera lembu, siapa nisab dia, siapa ke peringkat bayar zakat, maka dia juga boleh masuk syurga Allah Subhanahu wa taala, walaupun dalam masa seumur hidup dia, daripada tok dia tu lagi, daripada anak dia, daripada cucu dia tu tak biasa bayar zakat mah, tak biasa bayar zakat nego, tak biasa bayar zakat lain-lain, kerana dia tidak ada kemampuan.
maka orang ni juga berhak untuk nak masuk syurga Allah Subhanahu wa taala kerana berdasarkan kepada fiqhul istita'ah, fiqh al-istita'ah saat ni. Kita duduk baca ngapa belakang dah dan lepas maya apa semua dah. Jadi kita duduk berdoa kepada Allah, ya Allah janganlah kamu membebankan kepada kami di luar penguasaan kami, di luar kami kuasa. Nah, Rabbana la tuhammilna ma la taqata lana bih. Nah, janganlah kamu membeban ya hai para hai กับเราในสิ่งที่เราไม่มีความสามารถ. Jadi fiqhul istita'ah inilah perlu dibincang semula oleh umat-umat Islam, yang mana umat Islam terutamanya umat Islam hak minoriti ที่ชนกลุ่มน้อยนี่ kita sebagai ชนกลุ่มน้อยและก็มีข้อจำกัดหลายๆอย่างtu kita kena buat gapo, kita kena duduk apa dia ruk, kitaจะใช้โอกาสใช้วิกฤตใช้จุดอ่อนใช้จุดแข็งของ kita sekadar kata kita mampu, dan dengan sekadar kemampuan inilah kita boleh masuk syurga Allah, kita boleh ketuk pintu syurga Allah Subhanahu wa taala, boleh insyaallah. Nah tu jadi apa dia, inilah dia panggil kecantikan Islam ni, ความงดงามของอิสลามอยู่ตรงนี้ tiap-tiap orang ni teluh belakang dengan syurga Allah SWT. Allah tu tinggi. Nah, dalam kisah sahabat jadi syurga, Nabi SAW menyaksi kata orang itu masuk syurga, padahal dia tidak pernah bersujud kepada Allah walaupun satu kali. Masuk syurga pun deh. Ada juga tidak pernah bersujud kepada Allah, walam yasjud lillahi sajdah wahidah lakin yadkhulul jannah biidznillah. Dia tidak pernah sujud kepada Allah walaupun satu kali, tapi dia boleh masuk syurga. Kita nak lagu mana? Itu sekadar kemampuan dia, sekadar kemampuan. Jadi fiqhul istita'ah adalah fiqh yang luas, fiqh yang kita kena mari duduk bincang secara panjang lebar. Bagaimanakah cara untuk kita nak letak diri kita, pribadi kita, keluarga kita dan masyarakat kita, nah, untuk sama-sama kita nak mencapai keredaan Allah Subhanahu wa taala. Itu semoga apa dia, Tuan Guru ataupun Dr. Ismail Lutfi itu dia bolehlah nak menjalani tugas-tugas ini sebagai mewakili umat Islam di kawasan di negeri Thailand, untuk nak giroyak kepada orang-orang luar, kata begini cara kita pergi duduk apa dia duk mung ataupun hai ความสำคัญ nak wi keutamaan nah kerja-kerja dakwah kita insya-Allah. Ikhwan wal akhwat yang dirahmati Allah sekalian, tajuk yang di apa dia iklan oleh saudara pengerusi kata bagaimana kita nak mentadbir diri kita supaya menjadi satu masyarakat gitu, satu masyarakat yang berkualiti, satu masyarakat yang tinggi kunapap, gitulah lebih kurang dah. Hak ni itu dia jadi satu tajuk yang apa dia, satu tajuk yang luas, dan saya rasa dalam masa sesingkat ini mungkin dia boleh kecek satu jurusan saja, satu juri saja. Nah, bagaimana kita nak mentadbir diri kita, kita capatan tuarau lagu mano. Nah, supaya kita nak melahirkan sebuah masyarakat yang maju, yang diredai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ikhwan wal akhwat, saudara-saudari yang saya hormati sekalian, kita boleh kembali kepada sejarah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada masa dulu. Sejarah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sewaktu dia dibangkit menjadi nabi, menjadi rasul,
dan dia berdakwah di kota Makkahul Mukarramah selama 13 tahun, dan dia duduk tadbir negara di Al-Madinatul Munawwarah selama 10 tahun. Dalam masa 23 tahun ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam boleh mengumpul satu pasukan manusia, satu generasi neng anucon, boleh kumpul manusia di mana manusia hak-hak Nabi kumpul ni manusia yang sama tekah duduk dalam masa sebelum Islam ataupun masa jahiliah dulu. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dia duduk ambil demoning tu supaya dengan bahan mentah, watu dip, kosang, batu pun batu tular lah. Nah, batu, pasir, air, besi dengan zinc, dengan bata hak tular ya. Tapi Nabi Muhammad mari duduk lom lalai semula, mari duduk cus Abu Bakar dem radhiyallahu anhu dem ambil Bilal bin Rabah dem ambil Tan Ali, Tan Aisyah, Tan Hafsah, Abdul Rahman bin Auf, Salman Al-Farsi, mari hak tular belaka, mari daripada orang jahiliah belaka demo-demo ni. Tapi dalam masa yang sesingkat ini Rasulullah boleh kumpul segala jenis tenaga manusia ini, dia duduk buat satu BNA yang cantik dan tersergam indah, boleh sang satu akan yang comel. Sebelum daripada kebangkitan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Umar duk jadi Umar lagu tu lah. Nah, Umar duk jadi gemala kambing, tuan apa bengih-bengih sikit, bekeng. Nah, tapi tak lebih daripada Umar hak duduk dalam pada pasir gitu ya. Sahabat-sahabat lain pun sama. Nah, sahabat-sahabat zaman itu, puak-puak Quraisy pada masa dulu, dia maju dianya, dia boleh pergi ke Yaman, dia boleh pergi ke Syria, dia boleh pergi ke Syam untuk nak nego. Lebih pada tu dunia tak kenal dia. Dunia tak kenal. Rom dan Persia yang duduk jajah sutai dunia pada masa tu tak kenal Najdi, tak kenal Hijaz, tak kenal Jaziratul Arab, tak kenal kepulauan Arab. Sebab tu Rom dan Persia ni tak ada biasa hatta tentera untuk nak mari merintah Jaziratul Arab. Sebab dia panggil satu negeri yang kering kontang. Nak mari merintah gapo cemayit krong arai. Harta kekayaan tak ada. Lepas tu orang pula dah orangที่ป่าเถื่อนที่เต็มไปด้วยความป่าเถื่อนโหดร้ายไม่มีกฎกติกาไม่มีกฎเกณฑ์อะไรเลยtak ada gapo sekali. Jadi daripada sinilah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam duduk merintah, duduk bina semula, mari siapakah boleh jadi pemerintah sutai dunia ni dalam masa 23 tahun. Dalam masa 23 tahun ni Nabi Muhammad dah uli hak ni, tapi akhirnya hasil daripada tarbiyah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, daripada pengembala kambing bertukar wajah menjadi pengembala manusia sutai dunia. Abu Ubaidah apa dia Amin hadhil ummah juga menjadi orang biasa ya, jadi wairun biasa gitu ya. Tapi dengan sebab mereka ini reti sungguh inti al-Islam, ambil sungguh segala peradaban dan pengajaran yang dibuat, yang diajar oleh Rasulullah, maka akhirnya mereka ni menjadi orang yang paling geliga sekali. Nah, mereka menjadi ustaziyatul alam, penbaru makruh hang lok ni. Daripada dulu dunia tak kenal sekali siapa Bilal bin Rabah.
Bahkan orang Mekah sendiri pun tak kenal sekali Bilal bin Rabah. Siapa dia Bilal? Orang dalam Mekah pun tak kenal Bilal. Orang dalam Mekah sendiri tak kenal siapa Salman Al-Farsi. Tapi dengan sebab Islam, dengan sebab Islam sahaja, orang pakak kenal habis Salman Farsi, boleh kenal apa dia Ar-Rumi, boleh kenal apa dia Bilal bin Rabah dan sebagainya. Jadi daripada sinilah kita tahu kata dengan sebab Islam tu boleh patena orang. Jadi kalau kita nak kecek mudah-mudah, cara nak patena orang ni kena ambil Islam mai duduk bubuh. Lain daripada Islam, kita juga tak tahu jalan kita nak patena dalam rup-bab ni. Kita nak patena lagu mana. Cuma sekarang lah ni kita kena mai duduk fikir, mai kata lagu mana Islam yang sebenar. Hak tu kena mai duduk mikir. Bagaimana Islam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam segenap setiap bidang hidup. Lagu mana? Jadi Nabi mai duduk beki hak tu. Duduk beki bahagian dalam terutamanya bab akidah, bab iman. Patut bab akidah, bab iman, hak Nabi ajar ni mudah sekali. Nabi ajar mudah sekali. Sesiapa yang kata la ilaha illallah dakhalal jannah. Sesiapa yang berkata la ilaha illallah masuk syurga dia tu. Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Jadi iman hak Nabi, akidah hak Nabi pun nak ayat kata mudah. Akidah hak Nabi, ibadah hak Nabi mudah-mudah. Bukan jadi satu akidah yang kita kena mari duduk belajar, mari duduk perah otak, guna otak macam-macam, mari duduk campur aduk dengan apa dia panggil pratya, falsafah yang kita sendiri pun tak faham juga. Kita sendiri pun tak erti juga. Jadi daripada situ tu membuatkan umat Islam lemah. Membuatkan umat Islam lemah. Jadi daripada sini ikhwan wal akhwat yang saya hormati sekalian, sebagai ringkasnya kita kena ambil Islam tu mai duduk guna pakai dalam tempat kita. Hak tu ya. Cara untuk kita nak patena apa dia sangkum kita, diri kita sendiri. Dan kita kena khabar kata punca kemunduran kita ni tidak ada lain kecuali dosa kita, kecuali maksiat kita, kecuali kita ni dipengaruh dengan hawa nafsu dan syaitan. Syaitan mai duduk serai kita semua. Dosa mai duduk penghalang kita untuk kita tak boleh nak maju ni. Dosa kita berdosa banyak. Hak ni hak besar ya. Sebab itu cara lagu mana tiap-tiap orang ni kita kena pergi duduk kat klau tu cara nak tarbiyah diri kita, cara nak mari nak hapus dosa-dosa kita, cara kita nak menambahkan amal ibadah kita tu lagu mana. Benar-benar lagu ni ya penrang ti pun mak. Cuma masalahnya kita nak beramal lagu mana, nak buat lagu mana, benar-benar kita nak boleh apa dia boleh tahu dah tu kita nak beramal lagu mana. Situ ya Sebab itu ikhwan yang saya hormati sekalian, bagaimana cara kita nak Islam di sudut akidah, bagaimana kita nak Islam di sudut ibadah, bagaimana kita nak Islam di sudut ekonomi, bagaimana kita nak Islam di sudut pentadbiran, nak tadbir negara lagu mana, nak tadbir masyarakat kita lagu mana. Hak ini hak kita kena mai duduk kecek. Dalam bab ibadah kita ni betul ke tak lagi, semaya baik kita, turut sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam ke tak. Ni hak kita kena mai duduk bicara. Sebab itu dalam Islam ni dia ada dua perkara ya. Dia ada dua perkara.
hak secara kasar-kasar. Yang pertamanya benda hak tak boleh beki, dia panggil umur ta'abbudiyah. Umur ta'abbudiyah ni tak boleh beki rasa hak ni. Mari semaya, kena kata dalam semaya lagu mana, puasa, haji, zakat lagu mana, lagu tu dia panggil yid yun medai. Yid yun medai. Nah, dalam bab akidah, dalam bab ibadah, lagu mana kita tengok Nabi buat haji lagu mana, kita kena turut haji lagu tu lah. Kita turut tengok Nabi puasa lagu mana, lagu tu lah kita kena buat. Kita tengok Nabi beribadah semaya lagu mana, kita pun kena buat lagu tu lah. Hak ni dia panggil suan ti mai samat yid yun. Kita tak boleh nak yid yun, tak boleh nak beki, tak boleh sini. Kita nak pergi patana, tak boleh sini. Sini kita tak kena patana sini. Kalau kita pergi patana, dia panggil kita pergi tambah, kita pergi kurang, tu hak dia panggil bid'ah dalam bab agama. Hak sini kita tak boleh nak patana hak ni. Nak patana semaya lagu mana dari 4 menjadi 5, tu tak boleh patana sini. Dan bukan tajuk dia. Dalam suan hak kita boleh patananya, gapo dia panggil dalam bentuk makulatul makna. Makulatul makna ni duduk dalam wicarana yang ของแต่ละคนเพื่อที่จะสร้างสรรค์สังคม banyak hak tu. Hak ni kita kena main patana situ. Nah, cara sama tidak yid yun dai. Suruh mengaji tapi cara nak mengaji lagu mana tu sama tidak patana dai. Terutama dalam bab dunia ni lah. Nah, terutama dalam bab dunia. Nah, apa dia dalam hal pertaniannya, dalam hal ekonominya, kita nak patana lagu mana, tu boleh. Nah, bilah kita patana sebanyak mungkin, kita bid'ah sebanyak mungkin, kita sangsan sebanyak mungkin untuk kita nak menjaminkan keselamatan di atas dunia ni, kita boleh buat. Nah, kita boleh buat insya-Allah. Jadi daripada sini sebagai contohnya hak tarbiyah, kita nak tarbiyah anak, nak didik kita nak buat lagu mana. Anak cucu kita sekarang learning diserai segala macam penyakit, kita nak buat lagu mana, tu kita boleh patana. Nah, boleh patana dengan kita kena mai duduk baca dengan Quran dan sunnah hak saat ni lah. Nah, melalui halaqah Al-Quran, melalui Al-Quran itu sendiri, melalui penerapan pergi kepada sunnah-sunnah, ajar ya supaya hidupkan sunnah sallallahu alaihi wasallam. Ikhwan wal akhwat yang saya hormati sekalian, selain daripada kita duduk bina, kita duduk bina hak saat ni, kita kena tahu juga penghalang-penghalang. Nah, supaya kita duduk tanah kebun lah, kita kena tahu kata penyakit-penyakit. Nah, kambing-kambing mai duduk makan tanaman-tanaman kita ni. Gapo dia tanaman-tanaman, apa dia binatang-binatang mai buat penyakit, mai duduk merosak tanaman kita. Benda syirik, benda bid'ah, benda-benda maksiat, semua ni adalah perkara yang merosakkan kita. Jadi lah ni syirik, kita tak tergambar gapo kata hak benda syirik-syirik hak kita kena hapus. Kita kena hapus. Min me กับการทำ syirik. Syirik ni supaya kita hidup kosin dengan Tuhan. Kita hidup kosin dengan Tuhan. Kayak kata ada pelang mi amnat ti sama tiจะมีอำนาจพร้อมกับ Allah Subhanahu Wa Taala. Situ dia tak sedar. Dia tak sedar. Saya iktikaf di Masjid Patah Tawang ni, kecek dengan seorang hamba Allah, kecek mari. Gi betul kau anda tahu, gi masuk celah dia raya atau dia apa pakai juga tali cacing. Dia bawa tali cacing. Dia pakai tali cacing. Orang umur dalam sekitar
kasihan lah, wai kasihan. Tapi dia kasihan dah lah. Kejut saya. Kata kalau gitu kita kena cabut selalu boleh tak? Nah, duk panggil dia, Pak Cik cabut selalu, patut esok kita mari, patut tengok Pak Cik berasa lagu mana. Alhamdulillah dia cabut. Lepas tu dia mari jumpa esok pula subuh kan, dia kata dia berasa lega. Tak ada duduk jadi bahasa kata benda-benda yang duduk takut, duduk bahasa gerung, bahasa apa tu, tak ada dia kata. Kata tu alhamdulillah. Ini berlaku ni, berlaku. Jadi pak kita ni bukan biasa dah benda-benda syirik ni, kerana kita hidup dalam suasana Hindu hak masa-masa dulu. Kita duduk rap itu pun hak Hindu, hak Sia, hak gapo macam-macam Hindu mari, India gapo. Kita mari duduk campur hak tu. Hak tu pak kita bakal tahu belakang dah. Di hospitalnya, di rumah sakitnya, kalau masa 4-5 tahun dulu, nah lah ni saya tak ada pergi dah dia lama dah tak ada pergi di hospital negara ni. Tapi masa 5 tahun dulu saya biasa pergi kecek di Rong Payabaan Naratiwat. Mo dalam Naratiwat, dalam Rong Payabaan Naratiwat tu dia ayat kata 80% orang Islam kita beranak di Rong Payabaan tu pakai tali cacing lagi. 80% masa 5 tahun dulu lah. Lah ni boleh jadi patana dah. Daripada sini kita kena baik kira lah. Sebab punca utama masyarakat kita tak maju adanya penyakit syirik. Penyakit syirik. Syirik dia ada dua. Bukan semua syirik tu keluar daripada agama dah. Nah, tapi syirik, nama syirik pun kita tak sering dengar dah. Nah, nama syirik. Nah, terutamanya benda-benda hak cia ในเรื่องของโชคลางนะเชื่อในเรื่องของโชคลางtu tak sih kita nak buat bawah, nak jamu dengan anak beranak kita nak nikah, apa kita kena pergi duduk tanya tok nujung dan sebagainya, hari ni hujan ke tak hujan misalnya, apa kita duduk tanya dia situ tu benda tu sikit ya halus ya, tapi dia pergi makan teruk. Hari perkahwinan anak-anak kita tu kadang-kadang saya pergi temu di tani sekali, dia pergi tani seria balik ekor dia tu. Nah, tani seria turunkan kam menjadi balik. Asalnya tani seria balik pala dia tu dia akik naik. Bapa kita tanya dia. Dia tu kalau tani seria lagu ni tu tak hujan. Ada lagi tawang ni saya pergi makan puluk waris di tani. Ada setengah-setengah tempat tu tuai madah, tuai buluk tu tak mandi 4-5 hari lepas. Tak mandi. Tak leh. Kerana apa? Kerana tok bomo wi patai dia mung jangan mandi 4-5 hari. Sudah. Pas tak mandi salah-salahnya hidup. Lagu mana 4-5 hari itu. Jadi itu adalah satu kepercayaan yang masih ada lagi dalam masyarakat kita. Saya tak satu tempat hak dia mau duduk buat tok kong tok caga apa semua tu dia mau kena kerap kena wai. Tapi bagi orang driver ni dia tak boleh nak wai kerana dia tak takut kena akal apa dia amal ibadah kita. Ini yang pertama. Mana-mana syirik ya. Mari benda bidah, benda duduk tambah-tambah dalam bab agama macam-macam lah hak tu. Nah kita duduk kecek. Nah hak ni bid'ah ni duduk lama dua. Kerana apa? Kerana kita berasa kata agama, kita berasa kata boleh pahala. Nah sedangkan hak ni tu dalam bab agama, misalnya saya nak kita faham bid'ah tu ya, kadang-kadang dia mau kata kalau gitu kecek dengan speaker lah guna masa Nabi tak ada. Bid'ah hak yang dimaksudkan di sini ialah bid'ah dalam agama tu lah. Bid'ah fid din. Dalam ain agama tu sendiri. Semaya puasa. Semaya lagu mana supaya Nabi. Jangan duduk tambah lebih pada Nabi buat. Tu hak maksud saya ni. Tapi kalau dalam bab dunia hak lain, kita bid'ah sebanyak mungkin. Nak buat lagu mana widokong tu naik di bawah 3 kali setahun, itu tak apa, bid'ah sebanyak.
Nah, nak wi sutubik lagu mana kita nak ngajar nak wi samaที่จะสื่อให้กับนักเรียนให้มากเท่าที่จะมากได้เพราะทุกkita bid'ah sebanyak mungkin daripada sekolah daripada sekolah kita bid'ah menjadi mahawidyalaya hak tu sebanyak mungkin hak tu tak ada masalah tapi apa dia hak bid'ah tak senya dalam bab agama dah tu dia mau ditubik daripada masyarakat kita plot abayamuk. Saya ingat 7-8 tahun dulu tu besok kita duduk buat satu slogan nak bui cangwat ni pen cangwat plot abayamuk. Tapi lah ni senyap slogan ni habis. Habis hak tu jadi 3 cangwat kita ni lah ni jadi cangwat ti udom doi abayamuk. Hak nampak secara hak tak nampak lagi, na'udzubillah min zalik. Abayamuk sekarang lah ni dipersetujui oleh masyarakat. Sebagai contoh, wa baraka ala fi khair. Jadi kita berdoa kepada anak isteri kita dengan menantu kita hadap capur dua tu supaya Allah memberkati kepada hidup kedua-duanya. Tetapi saya sekali hari yang kita duduk bertangga kita Subhanahu wa taala. Dia duduk dalam 2 tanak. Satu tanak dia suka hati suk cai. Yang keduanya kita sia cai duduk 2 tu lah. Nah, sia cai dengan suk cai. Masyarakat secara umum tempat kita apabila jom doa kerana gegeb doa. Nah, satu benda yang apa dia panggil dalam masyarakat kita berlaku secara berleluasa dan tiada duduk nak kecek lagu mana kita nak ubah sikap ini apabila kita adanya walimah, apabila kita adanya bewah buat keramaian anak kita, hari tu jadi hari yang kita berdamping di taqarrub kepada Allah Subhanahu taala sebanyak mungkin. Kita nak buat lagu mana? Itu sebagai contoh. Sebagai contoh itu maksiat. Jadi apabila masyarakat kita lepas daripada syirik, lepas daripada bid'ah, lepas daripada dosa-dosa besar. Dosa-dosa besar ya. Bukan kata kita nak buat masyarakat plot abayamuk,ไม่มีทาง dalam masa Nabi sendiri pun ada maksiat, ada dosa-dosa. Sahabat-sahabat pun ada dosa. Kerana masyarakat yang tak dosa ni bukan masyarakat manusia, masyarakat malaikat. Dan pada masa Nabi sendiri pun masyarakat hak Nabi bina sendiri pun ada yang duduk minum arak, ada yang duduk zina, ada yang malah semaya, malah berzikir, ada yang lari daripada perang, lari perang. Di masa Nabi di mula-mula pergi sekali bawa sampai tengah jalan lari hundur kelik. Ada. Jadi ada berlakunya kesalahan-kesalahan. Tetapi nak ayat kata kesalahan pada masa Nabi itu pencon kelum noi. Orang sikit saja yang buat dosa lagu tu. Lepas tu buat dosa, selepas pada buat dosa tu dia cepat untuk nak bertaubah kepada Allah, beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, kembali kepada jalan yang benar semula. Hak tu dia panggil cudden pada masa Nabi. Tapi lepas daripada masa kita ni, orang buat baik itu maknanya tidak dihormati. Orang buat segala kejahatan, buat maksiat tu dia panggil disanjung, akak tinggi jadi pemimpin. Tu dia salah dah. Jadi pada sini ikhwan yang saya hormati sekalian, cara untuk nak patana masyarakat kita ni di antaranya hak ni kena plot syirik, plot bid'ah, plot maksiat, plot abayamuk secara bermarajalala. Insya-Allah anak-anak kita juga kita boleh bela. Kita nak jadi balik lelaki, balik adil dengan balik hawa ni, dia kena masing-masing ada tanggungjawab yang mulia yang Allah Subhanahu wa taala duk mulia kepada dia sendiri dah. Nabi ada duduk dalam syurga dah ni pun puas lagi kerana tak ada tok hawa. Tengok situ dia duduk dalam syurga dah, walaupun syurga tu syurga tengok tafsir lah syurga mana. Tapi
sejarah rakyat kita kata Nabi Adam ni waweอยู่คนเดียวอยู่ในสวรรค์แล้วนี่ว้าเหวเพราะว่าไม่มีคู่ชีวิต sebab tu tengah-tengah Nabi Adam duduk tidur dalam tidur bangun semula tu tengok guru dia ada tu bek mari jadi di situ tu ada orang tanya lah apa dia tu ada ni beranak tu bek daripada Siti Hawa tu dalam keadaan tu ada tidur. Nah, bangun semula tu tengok ada dah duk berepek tepi dia. Tu nak ayat atau perangai orang jatuh kita lah, perangai tu ada. Dia berani tidur, dia suka tidur. Beranak ni dia tak khabar lagi. Tak khabar. Siti Hawa tu bek daripada tubuh dia sutet. Nah, dia tak khabar lagi Siti Hawa. Tu dia panggil perangai tu ada kita lah, perangai ada dan anak cucu dia lah gitu. Tapi Siti Hawa ni waktu dia beranak dia sakit. Tidak ada orang perempuan yang beranak anak dia tu dalam keadaan tidur, tak ada. Duk tidur tu beranak poh tu tak ada. Dia kena dalam keadaan jaga tin, leka rusuk cep. Nah, toraman kapkan dai lu. Sebab apabila dia berasa sakit, nah berasa kata dia menderita dengan sebab dia tu boleh anak, dia bertambah lagi sayang kepada anak dia. Bertambah sayang kepada anak dia. Itu dia cerita dia. Nabi Adam, Allah Subhanahu Wa Taala cipta Siti Hawa daripada sikrong, daripada tulai rusuk belok. Kita tak sadar bicara lah di belok kena duk jaga hati. Sebab tu tugas orang perempuan ni, tugas utamanya dah dia tu jadi daripada tulai rusuk niเป็นอวัยวะที่อยู่ใกล้กับหัวใจมากที่สุด duduk dengan hati. Dia pergi duduk kau tak tahu. Nah, sebab dia duduk belok situ dah. Nah, kita tak boleh nak betul lah Nabi ayat gitu. Kalau betul patah. Nah, kalau duduk lagu tu belajar duduk jadi belok situ, kerana tamacat hak tulai rusuk tu jadi duduk belok dah. Nah, tu kita jangan paisang panha kata bapa tulai rusuk ni belok. Tu kita tak nak kena tanya situ. Nah, tapi kita kenaรู้บทบาทของซี่โครงนี่ในการที่จะปกป้องอะไรครับปกป้องหัวใจ. Jadi sini tu pakak tahu sama-sama botbat dia tu. Nanti ของครอบครัวเราni tu kita kena tahu di antara perangai tu ada dengan perangai Siti Hawa. Nah, itu keluarga bermain di masjid, lagu mana setahaban masjid. Nah, setahaban masjid ที่สามารถที่จะเป็นเกราะกำบังในการที่จะพัฒนาsore-sore anak-anak kita lagu mana botbat masjid, perangai masjid Maidah pula, perangai sekolah, perangai masyarakat. Kita nak buat lagu mana wi sangkom kita ni pen sangkom ti kem kita nak tak nampak untuk nak menjahannamkan syaksiah anak-anak kita. Hak ni tak ada arah sungguh dah ni. Nah, kalau kita pandai jaga dalam rumah pun kita buat tak ada kedai macam-macam untuk nak nak tarik anak-anak kita supaya dia duduk masuk dalam langkah-langkah syaitan dan sebagainya. Tengoklah kita ada cum-cum tikem kan. Nah, yang betul-betul beriman dan menghidupkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, daripada situlah insya-Allah daripada botbat hak sani dan botbat hak kanmeung. Nah, daripada botbat hak kanmeung. Jadi Nabi dia tinggal daripada ngah hadis lah. Quran hadis kita duduk dengar sama dah. Taraktu fikum amrayn. Nah, hak tu Quran hadis. Nah, ma in tamassaktum bihima lan tadillu. Hak tu kitab Allah wa sunnati. Hak ni dua pusaka. Yang pertama Nabi tinggal ummah. ความเป็นอุมมะห์ ada ความเป็นประชาชาติ tu Nabi tinggal hak ni. Ummah hak ni tak boleh nak porak-poranda, tak boleh nak pelacur. Yang pertama. Yang kedua Islam. Ummah dengan Islam, ummah Islamiyah. Nah, kita duduk duduk campur di antara dua tu lah, al ummatul Islamiyah, percacat Muslim.
Satu, orang nak main pelacur pelacacat ni, lalah mana pun tak boleh jadi. Tak acur pelacacat. Main nak ngenak Islam setara mana pun ini tak. Nabi tinggal sistem pemerintahan. Nabi tinggal satu rabok. Di Madinah tu ada satu rabok. Ada ngarat menun sebab Madinah ada nafai tu finding Nabi Yahta belakang, Nabi Wak belakang, Nabi Sa'ad rati di Spain, dan akhir sekalinya Bani Utsmaniyah, puak-puak Utsmaniyah. Tapi hak rata Islam ni hancur sekarang ni, tak ada. Jadi kita tak ada hak tu, tak ada daulah tu. Jadi apabilaไม่มีการศึกษาไม่มีเศรษฐกิจไม่มีการเมืองการปกครองhancur habis kerana tak ada daulah. Apabila tak ada daulah ni, ya habis rabuk hak mai duduk jaga daulah ni tak ada. Tak ada, nampak kita tak? Nah, tu. Jadi apabila tak ada hak tu, tapi kita ada dua lagi lah hak ni. Ada dua, ada ummah dan adanya Islam. Ada ummah dan ada Islam. Jadi pada dua inilah kita kena jaga dan kita kena bangkit semula melalui ummah dan al-Islam. Dan insya-Allah untuk tipen kuambang dalam masa depan itu kita akan kembali semula kepada daulah. Kita ada daulah, nak daulah ni belaka. Nah, hak Nabi duduk banyak tu dia nak ikut tu belaka dah lah ni. Hak nak ikut tu belaka dah. Tapi duk tunggu masa bila tu wallahu alam. Nah, cuma hak daulah lah ni kalau nak pok-pok kita duduk tahu dia supaya daulah rat isuk berlaku, hak tu duduk suruh tak cek panjang hak tu. Tapi hak maksud daulah hak saya wayak saat ni ialah apa dia daulah Islamiah yang dibentuk oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itulah ikhwan wal akhwat yang saya hormati sekalian. Mungkin saya kecek agak panjang. Nah, mari dah, dan saya nak fokus mari kepada neutangkan patana tu. Kita kena mari duduk selain daripada kita duduk patana cara iman, akidah dan tarbiyah duduk daripada kita main dalam cun-cun kawasan betung. Nah, kita duduk buat dengan melalui orang lelaki dan dibantu oleh an-nisa, kaum ibu, kaum wairun ni. Alhamdulillah, insya-Allah kita akan menjadi sebuah masyarakat yang diredai oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah mungkin sekadar sepatah dua kata untuk saya pada petang ini sebagai mewakili Tan Atikan Bedi Dr. Ismail Lutfi. Dan sekiranya ada salah dan silap, saya minta ampun dan maaf, dan insya-Allah kita akan berjumpa lain kali lagi. Dan saya sudah ceramah saya pada yang pada petang yang mulia ini dengan wabillahi taufiq wal azim. Saya kami karat untuk beri hadiah sikit banyak kepada Acah Muzlan dipersadakan. Ucap terima kasih sekali lagi kepada Acah Muzlan yang berberi masa untuk mari buat ceramah di hari ini. Sangat-sangat kita boleh pendapat, bolehkan fikiran untuk kita nak jalan di hadapan dia lagi. Sini saya dengan nama Masjid Haji Dawud ucap terima kasih kepada kaum muslimin muslimat yang di hari ini kita ambil bahagian sama dalam majlis-majlis yang berakah hari ini. Dan insya-Allah taala kedepan lagi kita akan ada sekali lagi untuk kita nak buat majlis untuk ada faedah kepada masyarakat kita di sini. Jadi saya beritahu kepada kaum muslimin muslimat hak mana bui nama hak untuk hari ini dari segi itu buat sudah dah. Sudah berhak, sudah berlaku dah. Cuma kata kita tak ada nak kesusun di sini di pihak masjid kita nak atas di akhir datang dari pukul dan hari lagi Haji Dawud email dan jawatan kuasa dan pekerja-pekerja lain lagi. Ucap terima kasih kepada kaum muslimin muslimat dan Acah Muzlan dan lagi hadir penceramah di pagi tadi. Banyak-banyak orang itu beri bahagia sama
saya diucap terima kasih sekali lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.